Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Sahkah Jumaatku? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat merupakan hari yang mulia di sisi umat Islam. Ini kerana terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan yang ada padanya. Antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffarah lima bainahunna ma lam tughsyal kaba'ir." Salat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa. Di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi menyatakan setiap amalan yang dilakukan sepanjang minggu antara Jumaat hingga Jumaat berikutnya, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis tersebut, boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Sekiranya tidak terdapat dosa kecil atau besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Sekiranya terdapat dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, mudah-mudahan perkara tersebut dapat meringankan dosa besar yang dilakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menghadiri solat Jumaat merupakan salah satu tuntutan syara kepada setiap lelaki beragama Islam yang mukallaf. Ini berdasarkan ayat 9 dalam surah Al-Jumu'ah yang disebut pada mukaddimah khutbah ini, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka dapat difahami bahawa menghadiri dan mendirikan kewajipan solat Jumaat merupakan sifat seorang mukmin yang sebenarnya, kerana mendahulukan tanggungjawab
sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasi sebarang kepentingan duniawi seperti urusan berjual beli ketika waktunya. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang terbaik, penghulu segala hari, maka kita digalakkan membuat persiapan terbaik untuknya dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha asyra." Sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim. Selain itu juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa, mandi sunat Jumaat, datang awal ke masjid dengan niat i'tikaf, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Pentingnya kewajiban solat Jumaat sehingga Nabi SAW pernah bersabda. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Ja'ad Al-Damri, sebahagiannya menyatakan Al-Dumairi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawuna biha taba'allahu ala qalbi." Sesungguhnya yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Hadirin Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan ini khatib ingin berkongsi pengalaman perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli masyarakat yang menghadiri solat Jumaat sehingga dibimbangi boleh mengurangkan atau menghilangkan pahala Jumaat. Antaranya adalah sikap segelintir remaja yang menonton filem di saluran YouTube dan berpuasa ketika khatib sedang berkhutbah, bermain game online, dan juga petugas-petugas Jumaat masjid yang sibuk mengarahkan jemaah memenuhkan saf atau mengarahkan kanak-kanak diam dan jangan bermain ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan juga terdapat pihak masjid yang mengarahkan kanak-kanak memungut derma dengan membawa uncang ketika bacaan khutbah sedang berlangsung. Bahkan seringkali kita lihat sebahagian jemaah yang datang lewat ke masjid namun tidak terus masuk ke dalam masjid, sebaliknya duduk di atas motosikal atau tidur di dalam kereta. Sebahagiannya juga masih duduk di bawah pokok, berborak dan menghisap rokok tanpa ada rasa bersalah atau satu kerugian. Perkara ini amat mengecewakan dan tidak sepatutnya berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibaka yaumal jum'ah ansit wal imanu yakhtub faqad laghut." Sekalipun kamu menyatakan kepada sahabatmu pada hari Jumaat, diam ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah laghaw, yaitu melakukan perkara yang sia-sia. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man massal khasa faqad lahu." Sesiapa yang memegang
bermain batu, maka sesungguhnya dia telah laghaw. Riwayat Muslim. Maka maknanya laghaw adalah perbuatan atau percakapan yang sia-sia atau tidak ada faedah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW telah memberitahu kepada kita bahawa sekalipun memerintahkan kepada seseorang agar diam ketika khutbah disampaikan adalah perkara yang laghaw, iaitu sia-sia, walaupun hal itu termasuk di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini termasuklah berzikir, menggunakan biji tasbih kerana menghilangkan tumpuan terhadap penyampaian khutbah. Kedapatan juga segelintir jemaah yang sengaja melewatkan hadir ke masjid pada hari Jumaat, sedangkan perbuatan lewat menghadiri solat Jumaat sehingga ketinggalan mendengar khutbah Jumaat adalah dilarang kerana ia menyalahi arahan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran. Walaupun solat Jumaat ini adalah sah, namun perbuatan dengan sengaja meninggalkan hadiran mendengar khutbah Jumaat adalah dikira berdosa. Marilah sama-sama kita menginsafi untuk hadir awal ke masjid, khususnya pada hari Jumaat, pada awal waktu semampu yang mungkin kerana fadilatnya yang amat besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, iaitu mandi janabah atau segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa pergi pada masa ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi masa kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan ataupun khutbah tersebut. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, khatib mengharapkan setelah kita mendengar khutbah pada hari ini, kita bersikap terbuka dan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku sepanjang menghadiri solat Jumaat, khususnya kepada lelaki yang mukallaf. Tuntutlah ilmu dan belajarlah memahami adab dan kepentingan menghadiri solat Jumaat, agar solat Jumaat kita benar-benar berkualiti, bermanfaat, dan isi khutbah dapat dihayati dengan sepenuhnya. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajarannya untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, kita hendaklah meyakini bahawa solat fardu Jumaat adalah satu kewajipan dan berdosa meninggalkannya dengan sengaja. Kedua, kita hendaklah berusaha memastikan solat Jumaat yang dihadiri setiap minggu adalah yang terbaik, bermanfaat dan memperolehi pahala. Ketiga, kita hendaklah berusaha memastikan diri terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia hingga boleh menyebabkan hilang pahala Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur